Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali menerusi program Iris Wanita bersama dengan saya Hani Hamid. Saya Zek Kirana. Ya, pastinya hari ini kita mulakan terlebih dahulu dengan tagline popular kita iaitu dinamik, karisma, inspirasi. Dan Hani, kalau kita sebutkan Iris Wanita, biasanya kita tampilkan figura wanita. Ya. Tetapi hari ini agak istimewa kerana kita tampilkan figura lelaki. Ya, betul. Sempena Hari Bapa kali ini. Benar. Okey, kerana sosok seorang bapa tu kalau tidak ada dalam sebuah keluarga memang tak lengkap lah. Betul. Binti kat belakang tu. Itulah dia, tak lahirlah kita di dunia ni kan. Betul. Dan dalam masa yang sama juga, hari ini kita bukan saja meraihkan pada Hari Bapa itu sendiri, tetapi sebenarnya kita nak mengangkat martabat seorang bapa yang kadang-kadang tu kata kurang diperkatakan. Selalu kita meraihkan banyak tentang ibu kan. Bapa kurang sedikit. Tapi hari ini kita bawakan istimewa untuk anda Hari Bapa. Dan cerita pasal bapa ni kan sebenarnya dalam sebuah keluarga, bapa yang bertanggungjawab merupakan antara individu yang paling penting dalam mencorak kehidupan anak-anak. Meskipun syurga tu di bawah telapak kaki ibu, namun bapalah sebenarnya yang menjadi hero dan sanggup mengerah keringat dalam memastikan keperluan orang yang tersayang dipenuhi. Betul. Dan kita sebagai anak-anak perempuan kan. Ya. Biasanya kita selalu berpegang kepada prinsip ayah kita ni ibarat cinta pertama untuk semua anak perempuan. Tapi sejauh mana kebenarannya mungkin kita boleh minta pandangan seorang bapa lain pula kan? Ya, benar sekali itu. Dia, Jadi figura seorang bapa ni memang merupakan sosok yang tak boleh digantilah. Apapun panggilan kepada anda, ibu bapa di luar sana, ayah, abah, baba, papa, daddy, macam-macam lagi kan sebutan kita panggil. Abi pun ada. Betul. Jadi selamat Hari Bapa diucapkan kepada anda. Ya, itu pastinya akan menjadi hari istimewa. Ya. Kerana sebelum ni semuanya raih mak saja, betul tak? Even hospital pun ada hospital ibu dan anak saja. Kita pun juga yang bapa kan. Sian bapa ya. Dan istimewanya hari ini kita bukan saja nak tampilkan seorang figura lelaki yang hebat dalam industri muzik. Beliau adalah seorang pemuzik, komposer, jurutera bunyi, penerbit album dan lagu untuk ramai artis terkenal. Namun dalam masa yang sama, figura lelaki kita ini juga istimewa kerana mempunyai anak-anak istimewa. Ya betul, kekuatan yang luar biasa Luar biasa. Jadi kita nak belajar daripada pengalaman daripada beliau sendiri. Betul. Dan pastinya bukan mudah bagi seorang figura bapa yang jadual yang tak menentu dan terus sama memainkan peran dalam membesarkan anak-anak istimewanya. Tapi dalam masa sama juga kalau ada yang nak beri ucapan Hari Bapa dan sebagainya, silakan. anda boleh terus ke media sosial Iris Wanita ataupun boleh emailkan apa-apa saja pandangan balas anda, komen anda menerusi iris.wanita@gmail.com. Dan kita nak tonton clipping istimewa. Ya. Inilah kisah-kisah tular berkenaan pengorbanan bapa. Saksikan. Bersempena Hari Bapa, kita kongsikan kisah-kisah yang tular di media sosial mengenai pengorbanan seorang bapa. Kisah pertama mengenai seorang bapa membawa anaknya ke kelas mengaji dengan memakai kostum dinosaur. Ini adalah usaha seorang bapa iaitu Tengku Khairuddin Tengku Ahmad yang berani tampil memakai kostum dinosaur bersama anak sulungnya iaitu Tengku Wan Afiah ke kelas mengaji. Tujuan utamanya adalah untuk menggalakkan anak kecilnya itu supaya minat mengaji. Walaupun kita lihat gelagat bapa dan anaknya memakai kostum dinosaur ini dilihat kelakar dan lucu, tetapi sedikit sebanyak telah memupuk anaknya dan memberikan semangat untuk pergi ke kelas mengaji. Kisah kedua pula iaitu seorang anak sebab menerima hadiah belon daripada bapanya. Begitulah reaksi seorang kanak-kanak perempuan yang tergamam dengan kejutan tidak disangka-sangka daripada bapanya sendiri. Disangka hanya mendapat gula-gula kapas, si kecil ini dikejutkan pula dengan sebuah belon minion yang amat disukainya. Sini hak bapa. Reaksinya yang sebab sehingga menitiskan air mata ternyata menyentuh emosi netizen. Kisah ketiga pula iaitu seperti yang tular juga baru-baru ini ketika diumumkan mendapat 9A bagi peperiksaan SPM. Yusra Humaira bangga berkongsi kejayaannya dengan bapanya walaupun bapanya telah kembali bertemu pencipta sebelum sempat meraihkan kejayaan anaknya. Menerusi video ini, dia dilihat menyebut satu persatu keputusan yang diperoleh sambil menitiskan air mata di hadapan pusara arwah bapanya. Sejarah pun A+. Matematik dapat A je. Peliklah matematik tak boleh nak A+. Padahal Kak Cik suka matematik kan. Bahasa Arab dapat A+.
Admat dapat B je. Lepas tu fizik dapat A-. Kembali lagi dalam Iris Wanita dan kami masih lagi bersiaran secara langsung dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan hari ini seperti yang kita katakan, kita nak bawakan topik yang sangat istimewa, cinta pertama, tapi kita nak tampilkan figura seorang bapa. Ya, jadi pada hari ini kita bawakan kepada anda seorang figura bapa yang mempunyai anak-anak yang istimewa. Dalam masa yang sama juga kita nak berkongsilah pengalaman-pengalaman beliau sendiri dalam membesarkan keluarga itu. Jadi kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, tak lain tak bukan Adri Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar bang? Ya, Baik, Alhamdulillah. selamat datang ke Iris Wanita. Terima kasih. Saya rasa ini kali pertama juga jarang-jarang kita bawakan tetamunya adalah seorang lelaki. Betul. Tapi mungkin ada peranan wanita yang turut dimainkan oleh saudara Adri Hashim kita hari ini. Jadi itulah yang kita nak korek hari ini, kita nak gali hari ini ya. Dan kalau bercakap tentang hari bapa kan, mungkin Adri Hashim sendiri boleh kongsikan apakah makna hari bapa, lagi-lagi kalau pertama kali dapat tahu nak jadi bapa pada ketika itu, kalau mungkin boleh imbas kembali. Sebab saya ni hari bapa ni, saya macam arwah bapa saya dah meninggal dah masa saya kecil kan. Saya darjah 1. So hari bapa tu bagi saya masa tu saya sambut tu tak selalu lah sambut. Tak bermakna sangat bagi saya lah. Sampailah saya sendiri dapat anak kan. Masa kita fikir masa kita baru kahwin tu, masa kita daripada muda sampai ke baru kahwin tu, kita tak pernah terfikir pun boleh ke kau ada anak ni, boleh ke kau ada anak, sampai tapi bila kita dapat berita yang isteri mengandung, expecting kan. So kita macam, alamak aku nak jadi ayah lah. Dia punya excited tu macam, tak sangka aku akan jadi ayah kan. Dia macam, tak tahu lah, dunia tu dah rasa lain dah. Masa tu kan. Lagi-lagi bila diorang lahir ke dunia ni, kita pangku dia, kita bang kat telinga dia, azan kat telinga dia semua tu macam, lain lah. Sukar nak digambar. Susah dia punya, dia punya keseronokan dia tu. Memang kita rasa kita cinta tu kita dah tahu. Tapi bila kita dah ada anak tu, kita tahu lagi cinta punya next level tu. Next level dia punya cinta tu yang Dia mendalam lah terlampau. #deep kata. Terlampau deep. Baik. Dan apabila berkongsi pengalaman macam membesar tanpa figura seorang bapa masih kecil lagi sudah meninggal dunia, bila sendiri jadi bapa apa perasaan, mungkin perbezaan yang dapat dilihat anda sebagai seorang yang membesar tanpa figura seorang bapa dan anda menjadi seorang bapa sekarang ni? Tanpa bila kita membesar tak ada bapa ni, kita punya tu agak wild lah kan. Lagi rockers kan. So agak wild. So bila kita ada dapat anak ni, kita dah mula rasa I got to change my life. I got to macam kita kena be more composed and bertanggungjawab. Dunia kita dah mula dah lain lah. Kita nampak perspektif tu dari sudut lain pula. So berbeza dengan yang sebelum ni, bila tak ada apa tu kita rasa macam hari apa. Kita dan bebas buat apa saja sekarang ni bila dah ada anak tu baru kita tahu, wow. This is something else. Itulah. Dan seperti yang kita tahu kan, Adri Hashim dan juga isteri Pat mempunyai anak-anak istimewa. Bagaimanakah penerimaan ketika dapat tahu anak ini ialah anak istimewa, seorang anak autistik? Macam mana kali pertama tu? Anak saya tu yang sulung tu dah 19 tahun. Dia didiagnose autism. Pada umur dia 10 tahun baru dia dapat tahu. Agak lambat. So masa tu kita memang in denial. Kita rasa kita tak pernah dalam satu family, kita tak pernah ada sejarah autism. So kita cakap dengan mak saya pun, arwah mak saya kata tak adalah ni budak-budak biasalah. So kita in denial punya face lagi. Kita takkanlah ni budak biasalah. So sampailah kita tampak dia sendiri depan mata kita nampak ada something lain sikit kan. Barulah kita dah 19 tahun kita dah reda lah. Tapi perjalanan untuk reda tu mengambil masa juga dengan perspektif orang yang tak faham pasal autism. Tapi autism ni dia normal. Cuma cara dia lain. Bila orang tengok tu dia macam tak faham apa autism tu. So itulah cabaran dia. Kita orang macam tak faham. Anak kita, kenapa anak kau macam ni? Kau tak ajar dia ke betul-betul? Itu macam satu cabaran, satu tamparan yang agak hebat. Macam kita tak pandai jaga anak macam tu kan. Tapi kita nak explain ni autism.
Tapi sayangnya kesedaran orang pasal autism tak cukup lagi masa tu. Dia kata apa ni? Sampai dia kata kalau anak aku ni aku lempang macam ni. Betul. Tapi autism ni lain. Autism ni kalau kita lempang dia 100 kali pun dia akan tetap buat juga. Sebab dia dalam dunia dia, dalam spektrum dia tu. Dia agak berbeza. Itulah, kalau boleh kita bawakan juga tentang aspek penerimaan juga persepsi masyarakat itu sendiri yang kalau diikutkan dulu berbanding dengan sekarang ni mungkin ada banyak kesedaran sebab ramai selebriti dalam talian banyak menunjukkan betul macam saya pun dulu pun memang kita tak exposekan anak kita ni autism because kita pun tak pandai autism tu apa. Kita rasa autism ni akan baik. So kita tak nak cakap anak kita orang autism nanti tiba-tiba dia baik pula. Nanti kan dia malu apalah dia dikata ni. Sebelum punya kita tahu autism ni dia tak akan baik lah, dia condition. Dia satu kondisi yang memang dia akan kekal selama-lamanya lah. Cuma kita kena control dia, develop dia supaya dia boleh bergaul dengan masyarakat lah. Dan mampu untuk berdikari. Mampu untuk berdikari bila kita tak ada tu nanti. Itu satu benda yang kalau kita fikir mak bila aku tak ada ni macam mana ni. Itu satu benda yang dia. Sampai hari ni saya big question mark apa kalau aku tak ada ni macam mana ni. Tak tahu, kita just doa kat Allah je lah. Betul. Kita berserah pada Allah dan masa yang sama kita berikhtiar untuk pastikan mereka mampu hampir peratusan yang tinggi jugalah untuk mereka berdikari. Kita cuma boleh bagi apa-apa yang kita mampu lah. Pendidikan apa-apa yang kemampuan yang terapi yang mampu kita buat bagi itu je lah kita mampu. Walaupun kesedaran tu dah banyak dalam kalangan masyarakat tetapi masih lagi ada yang skeptikal tengok macam anak mesti ada sebab dia selagi dia tak rasa dekat family dia tak tahu. Betul. Dia kan sebenarnya dia kan mengajar lah, patutnya kau buat macam ni, patutnya kau macam ni, relax. Kau tak pernah ada, kau kena ada sekali. Baru kau tahu. Dulu mungkin tamparan hebat apabila kita menerima dugaan dapat anak autistik, tetapi sekarang tamparan hebat ialah macam mana kita nak fahamkan orang luar tentang actually kita dengan anak kita dalam autism ni, anak kita ni tak ada masalah. Kita redha, kita sayang dia sepenuh hati. Tapi pandangan orang tu yang paling susah. Because cara orang pandang kita bila dia mengamuk tu, orang pandang jeling macam tu. Kita itu macam pisau tau masuk. Macam kita ni bodoh macam tu. Itu benda tu. So saya harap kalau orang-orang luar sana kalau nampak anak-anak itu lain sikit, ada empati untuk faham maybe anak ni ada masalah. Jangan pandai-pandai nak cakap kalau anak aku ni relax. Tuhan tu Maha Adil. Nanti kau kena nanti. Kalau kau cakap banyak. Okey, jadi kita nak perbetulkan persepsi dalam kalangan masyarakat untuk lebih memahami sebenarnya. Bagi mereka yang mengalami, ia bukanlah satu perkara yang macam sangat sukar seperti mana orang pandang, tetapi pandangan orang luar tu sebenarnya yang menyukarkan kehidupan mereka. Jadi kita akan bincangkan lebih lanjut lagi selepas ini sebab kita nak berehat seketika dalam Iris Wanita, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kita kembali dalam Iris Wanita dan pada waktu ini kita meraihkan Hari Bapa. Betul. Dengan tajuk kita Cinta Pertama. Nak nyanyi juga sebab kita bersama dengan pemuzik je komposer kita pada waktu ini. Okey, Adri Hashim. Baik, kita nak kembali membicarakan tentang apa yang kita bawakan tadi, penerimaan masyarakat itu sebenarnya yang menyukarkan keluarga yang membesarkan anak-anak autisme. Jadi apa sebenarnya yang perlu diubah? Sebab kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara maju mana mereka lebih cakna dan lebih cenderung empati kepada mereka yang punya keluarga yang ada anak. Kesedaran tinggilah dekat negara luar. Saya tengok kerajaan dah dapat ada movement untuk autism awareness ni kan, untuk menyedarkan masyarakat. Saya rasa itu satu jalan yang betul lah. Dan juga saya macam selebriti pun kita dah start nak dedahkan. Saya tengok kawan-kawan saya macam Iman Wan, Zarina Zainuddin semua yang ada anak ni istimewa, kita dah mula keluarkan dan terangkan benda ni. Masyarakat autism ni wujud. Betul. Kita kena terima diorang ada dan kita kena bagi diorang ruang untuk masuk dalam kita punya kehidupan juga. Because diorang pun manusia biasa juga. Cuma kondisi tu je yang kita nak kena adapt. Kita kena faham dan empathy dengan diorang dan try to work together dan bantu diorang dengan apa cara yang kita mampu. Okey, itu kalau mungkin dari sudut persiapan penerimaan, penyediaan bantuan kesihatan dan sebagainya untuk kerajaan. Tapi kalau macam abang sendiri kan, kalau tengok masa penerimaan kita terhadap anak-anak autistik, macam mana persediaan abang sendiri? Sebab kalau ikutkan yang pertama dan kemudian ada anak yang kedua. Jadi adakah macam pengalaman itu adalah sama ataupun berbeza sama sekali sebenarnya? Okey, autism ni dia satu spektrum yang lain. You boleh ambil dua orang
yang dua-dua autism tapi dua-dua kondisi dia lain. Lain-lain. Dia tak sama. So kalau kadang-kadang orang cakap, "Oh ya, anak buah saya pun ada." Dia tak sama dengan kau punya anak buah. Dia lain. Because dia dunia dia ikut dia punya khayalan dia tu. Spektrum Macam saya, macam kita dapat anak yang Darren keluar, Darren Haikal, anak pertama. Dia lahir tu, dia anak adik dia 8 tahun kemudian baru kita dapat. Anak adik dia 10 tahun. So masa kita tengok Darren tu, dia dah nampak dia lain. So bila kita dapat Dylan Haida yang kecil sekali ni, kita tengok macam normal. Kita tengok macam normal. Okay, ni normal ni. Kita pun lah sekali doktor diagnose pun sama juga. Umur berapa masa tu? Masa tu dia awal sikit, dalam 4 tahun macam tu. So tapi kita mula kita cepat tangkap dia berbanding dengan Darren 10 tahun baru kita sedar. Dylan ni 4 tahun kita dah sedar, kita dah mula hantar terapi dah. So Dylan ni ada improvement yang nampak ketara daripada abang dia lah. Abang dia pun kita denial masa tu. Kita silap, kita in denial, kita macam tak lah. Mak nenek dia pun kata tak adalah ni okey, cucu aku ni okey kan. Tapi bila Dylan ni kita dah nampak, kita cepat-cepat. So benda ni, autism ni sebenarnya boleh dirawat kalau kita sedar cepat. So bapa-bapa, ibu-bapa, saya tengok ibu-bapa kadang-kadang memang ramai yang denial. Siapa nak ngaku kan denial kan. Sebab tu saya rasa untuk keluarga yang ada anak autism tak perlu malu lah kalau dapat, kalau didiagnose cepat, jumpa je cepat-cepat pergi terapi dan dia akan okey. Dia boleh okey. Berbeza dengan anak saya yang first tu, kita dapat tahu 10 tahun dan kita lambat hantar terapi. Sebab kita in denial, kita takkanlah kan. So jelas dia agak tak boleh terkawal sikit. So kita dah tahu, so kalau kita dah kalau orang yang dapat anak autism tu, kita rasa dia lain, terus assess doktor kata ya, terus hantar terapi, insya-Allah dia boleh okey. Dan cakap pasal terapi dan rawatan, adakah masih dihantar ke mana-mana pusat terapi atau rawatan? Buat masa ni adalah hantar macam speech therapy macam tu kan. Tapi itulah dia kos dekat sini, kat Malaysia ni itu je. Kat Malaysia ni kerajaan ada sediakan. Tapi kos dia agak mahal lah dekat sini berbanding dengan luar. Saya harap pihak kerajaan dapat look into benda ni untuk memudahkan lagi keluarga-keluarga autism ni semua kan, untuk menghantar terapi anak-anak dia, because kos dia agak mahal juga. Kerana itulah macam antaranya kita tengok macam Edric sendiri membawa anak ke luar negara disebabkan rawatannya di sana adalah lebih mudah, kadang-kadang percuma juga rakyat mereka. Jadi mungkin itu perlu diperhalusi jugalah selepas itu kita menyantuni mereka yang punya anak-anak autisme ini. Okey, jadi kalau kita melihat melangkah ke hadapan lagi, apa lagi perkara-perkara lain yang mungkin boleh kita sampaikan kepada masyarakat keseluruhannya berkenaan yang contoh ada setengah mengatakan kalau anak anda sebegini autisme, jangan bawa keluarlah. Kan mesti ada macam ni. Saya pernah bergaduh dengan dua orang kat internet dulu. Jadi ada orang cakap macam tu. So saya cakap salah satu terapi ni anak-anak ni, dia kena bergaul. Itulah terapi, dia kena bergaul. Walau macam mana pun dia kena campur dengan orang. Kalau kita nak dia human connection tu. Begitu orang yang tak faham, dia suruh kurung. Kalau kau kurung dia, itu satu kau akan lagi rosakkan lagi dia. So kita ni sepatutnya nak kena train untuk belajar terima diorang, nak adapt dengan cara diorang tu. Kita kena sedar diri, kita kena tahu this is autism. Oh, this is autism. Kita kita layan dia macam ni. So ilmu tu betul datang pada kita yang biasa, yang normal ni. Kita kena tahu. Because diorang tetap akan macam tu juga. Jadi masyarakat kena cakna jangan faham lah sebenarnya. Dan diharapkan ilmu itu akan berterusan untuk kita sampaikan jugalah kepada semua agar kita lebih memahami dan menyantuni anak ini juga punya hak untuk bermasyarakat. Okey, kita cerita juga tentang pengalaman sebab hari ini kita meraihkan Hari Bapa sebagai seorang bapa. Pernah satu ketika mana Edric Hashim pernah meluahkan rasa teringin sangat nak dengar anak sebut nama daddy. Actually dia orang sebut daddy no problem. Dia orang sebut daddy. Masa first time dia panggil daddy tu macam shock tu. Macam cloud9 kan. Tapi dia memang selalu panggil daddy. Cuma dia tak pernah cari lah. Maknanya kalau kita pergi show luar negeri ke apa, dia tak pernah call. Dia tak tahu nak cakap telefon. Cakap dengan adik, lari. Dia tak nak borak. So conversation, kita tak ada conversation. Itu je saya dengan diorang ada macam sedih kan. Macam saya tengok anak-anak pergi mana hari ni buat apa hari ni, sekolah macam mana. Anak ada borak kan. Saya tak ada lah. Tapi kalau itu dari segi
perbualan, tetapi kalau dari segi fizikalnya dekat rumah ada tak yang manja. Yang nak bertempik dengan kita, yang antara dua orang tu mana yang paling rapat Yang sekali? kecil tu paling manja kali lah. Manja lah. Abang dia dulu manja, tapi abang dia sekarang dah 19 tahun. Dia dah nampak dia dah besar lah. Nak cium pun tak nak dah. Peluk pun tak nak lah, lari dia. Dia dah pandai, dia dah macam kita dewasa. Cuma dia ada autism tu je lah. Dia sama macam biasa, cuma dia ada autism tu je. Okey, jadi melangkah untuk berapa tahun yang akan datang, kerisauan yang luahkan tadi adalah kalau sekiranya tak ada lagi di dunia ni kan, sebagai seorang Itulah dia remaja. macam mana pun kan. Kita, saya rasa ibu bapa yang paling best sekali akan jaga anak tu lah. Ya. Walaupun saudara ke, walaupun adik-beradik sekalipun pun, agak susah because dia cabarannya terlampau besar. Saya rasa penghargaan ni harus diberi pada isteri saya, Nurul Nadira Patricia tu. Dia yang paling boleh handle anak saya. Saya sendiri pun tak boleh handle. Dia very strict dengan anak saya. Anak-anak saya akan dengar cakap dia. Dengan anak-anak saya, dia orang ni memang bully saya je. Saya garang macam mana pun dia tahu lah, dia main-main. Kalau dengan mami dia cakap, dia berhenti. Dia kena ada seorang figure yang dia takut lah. Yang dia disiplinkan benda tu lah. Itulah tu yang kata yang paling penting adalah kerjasama dan saling berganding bahu untuk membesarkan anak-anak istimewa ini. Jadi kalau kita boleh kongsikan juga apa yang ingin disampaikan kepada para bapa, tak kiralah apa jua cabaran dalam kehidupan mereka, terutama sekali bagi mereka yang sedang membesarkan anak-anak autisma ini. Saya pun membesar dengan tak ada bapa. Umur saya darjah 1 anak bapa saya dah meninggal. So saya memang tak rasa pun. Tapi bila saya dapat peluang jadi bapa tu, saya cakap aku nak jadi bapa yang paling best. Sebab tu lah saya tak pernah marah anak saya. Sebab tu lah anak saya bully saya kan. Sebab kita kata tak adalah, aku lepas ni nak sayang anak aku 100%. So saya rasa saya dah curahkan kasih sayang saya dah terlampau. Bila saya dapat tunaikan apa dia nak, kadang-kadang panas nak aircon, bilik nak aircon, pasang aircon. Saya rasa macam bila saya capai apa yang diorang nak tu, dia punya Kepuasan. Nikmat tu macam macam best lah. Itu je lah macam keseronokan yang kita dapat bagi untuk diorang. Itu je lah mampu. Kan, kasih sayang macam mana, sayang cakap I love you pun dia bukan faham kan. Kan, so apa keperluan yang diorang perlukan tu, saya insya-Allah saya akan usahakan yang terbaik lah. Itu je aja saya mampu, itu je lah tunjuk kasih sayang saya. Tak tahu lah diorang faham ke tak faham, tapi Allah tahulah. Ya, betul. Tapi kita yakin anak-anak ni mungkin dalam di sudut hatinya dia faham. Ikatan itu yang sentiasa ada, tanggungjawab depan mata yang dinampak dengan jelas. Analogi yang boleh saya kongsikan di sini adalah sedikitlah mungkin kita boleh kaitkan yang mana sosok Edri Hashim mengambil masa lebih daripada 32 tahun rambut panjang, sekarang dah berambut pendek. Perubahan itu disebabkan rasa macam adakah kita boleh untuk berubah ke sesuatu yang baru. Jadi diharapkan dalam kalangan masyarakat pun begitu. Kita terima untuk beradaptasi bersama dengan mereka yang punya anak-anak istimewa. Dan kita ubah juga, bukan hanya seorang ibu saja harus diberikan peranan yang penting, tapi seorang bapa yang bertanggungjawab itu juga sangat penting dalam membesarkan institusi kekeluargaan. Penghargaan itu tidak boleh putus sebenarnya. Lagi-lagi kalau kita mendapat ibu bapa yang penuh dengan kasih sayang dan memberikan sokongan kepada anak-anak. Jadi apa pun, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak jadi tetamu kami melalui program Iris Wanita, dan insya-Allah semoga ia menjadi inspirasi kepada semua. Dan sekali lagi, selamat Hari Bapa diucapkan kepada anda, kepada mereka yang bergelar bapa di mana jua anda pada waktu ini. Jadi itu saja siaran Iris Wanita untuk minggu ini, sempena Hari Bapa ini, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan. Saya Zaid Kirana dan saya Hani Hamid. Assalamualaikum. Bye.